Ini bab tentang orang yang memeluk agama Islam dalam keadaan dia mempunyai beberapa orang isteri, melebihi 4 orang. Dia mempunyai isteri lebih dari 4 orang. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Humaidah bin Asy-Syamardal, daripada Al-Harith bin Qais, kata Musaddad ibni Umairah, kata Wahab ibn al-Asadi, kata Wahab al-Asadi, katanya, saya memeluk agama Islam dalam keadaan saya mempunyai 8 orang isteri. Katanya, kata perawi lagi, yakni Al-Harith bin Qais, saya sebutkan perkara itu kepada Nabi SAW. Maka baginda bersabda, pilihlah 4 orang di antara mereka. Imam Abu Daud meriwayatkan dengan sanad satu lagi, di dalamnya Hushaim meriwayatkan hadis ini, katanya Qais bin Al-Harith di tempat Al-Harith bin Qais. Kata Ahmad bin Ibrahim, inilah yang betul, yaitu Qais bin Al-Harith, tapi bukan Al-Harith bin Qais. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Humaidah bin Asy-Syamardal lagi, daripada Qais bin Al-Harith, sama seperti makna hadis yang tersebut sebelum ini, dengan sanad lain juga daripada Qais bin Al-Harith. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Dhahhak bin Fairuz, daripada ayahnya Fairuz, katanya, saya berkata, wahai Rasulullah, saya telah memeluk agama Islam dan mempunyai 2 orang isteri adik-beradik. Qala, Nabi SAW bersabda, talliq ayyatahuma syi'ta, ceraikan mana satu daripada 2 beradik itu, yakni isteri kamu itu. Ini bab apabila salah seorang daripada 2 ibu bapa memeluk agama Islam, siapa akan mendapat anak, siapa berhak mendapat anak untuk memelihara dan menjaganya. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdul Hamid bin Ja'far, daripada ayah, dia kata, ayah saya meriwayatkan kepada saya daripada datuk saya. Siapa dia datuk saya? Di situ dia tulis Rafi'ah, salah. Siapa-siapa ada kitab seperti ni, Rafi'ah, bukan Rafi'ah, tapi Rafi'. Nun apa ni, tak berbutah, tak ada. Datuk saya tu namanya Rafi' bin Sinan, sama seperti di bawah. Kalau di bawah tu betul, bawah tu betul, bahawa dia yang di datuk saya tu, Rafi' tu, telah memeluk agama Islam, tetapi isterinya tidak mahu memeluk agama Islam. Dia pergi, isterinya pergi berjumpa dengan Nabi SAW, lalu berkata, anak saya, wahia Fatim, dia ni belum melepaskan menyusu lagi, tak lepas menyusu, ataupun sama seperti anak yang masih menyusu, belum lepas menyusu. Kata Rafi' pula kata, anak saya, anak perempuan saya. Nabi SAW pun suruh, kamu duduk di satu penjuru di sebelah. Dan dia kata kepada isteri dia pula, kamu duduk balik ni, sebelah ni. Lepas tu dia pun memperdudukkan kanak-kanak, budak kecil tu, perempuan itu, di antara mereka berdua. Kemudian Nabi SAW pun kata, kamu berdua panggil anak tu. Mula-mulanya
anak perempuan itu cenderung kepada ibunya. Lepas tu Nabi SAW kata, Allahumma hdiha, ya Allah pimpinlah dia, tunjuklah dia. Ini tunjuklah anak dia tu, budak ni. Famalat ila abiha, lepas itu dia condong kepada ayahnya pula. Maka ayahnya mengambilnya lah, ambil. Itu cerita dekat tu. Ini bab orang yang memeluk agama Islam, lepas tu dia ada bini lebih daripada 4 orang, nak buat lagu mana? Sedangkan dalam agama kita ni, isteri tak boleh lebih daripada 4 orang. Seperti sebelum pada ni kita sudah bincang dah kan, iaitu di zaman jahiliah dahulu, seseorang itu mempunyai isteri lama, ada 10, ada lebih daripada tu, ada 8, macam-macam. Jadi sebenarnya pak bini ni dia alah kurang, bukan alah kebanyak pada masa tu. Bukan asalnya Islam ni ajar, asalnya masyarakat jahiliah ni ajar ni kau seorang-seorang lah, waktu hak molek. Lalu Islam hari royak dok boleh pak, bukan lagu tu. Asalnya boleh tanpa had, nikah tanpa had. Lepas tu bila Islam hari tu pun nak berubah hukum ni lama juga, tidak masa Mekah, masa di Madinah lama juga, tidak selalu, lama juga. Jadi bila dia mari, dia kata tak boleh, setakat pak je paling tinggi, paling ramai pun, bini kepada satu orang lelaki ni setakat pak, tak boleh lebih daripada tu. Mana pada hakikatnya daripada ramai kepada sedikit, bukan daripada sikit kepada ramai, tidak. Setengah-setengah ulama memahami bahawa hak sebenarnya Islam nak dalam bab menikah ni seorang. Setengah-setengah ulama dia faham gitu, seorang hak dia nak sebenarnya. Kira-kiranya kalau seorang tu agak mudah nak berlaku adil dan tidak berlaku zalim kepada mana-mana pihak tu, besar kemungkinan berlaku lebih diharapkanlah boleh berlaku keadilan. Sebabnya hak Islam naknya berlaku adil. Lepas tu dia kata, wala ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa' walau harastum. Kamu tidak akan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri kamu walaupun kamu nak sangat. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa' walau harastum fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah. Itu dalam ayat tu. Nak setara mana pun berlaku adil tak akan dapat. Jadi dia kata hak sebenarnya kalau ada bini hama ni payah nak adil lah. Kita nak pun ada juga berlaku hak kesalahan tu. Jadi hak sebenarnya nikah hak dikehendaki, hak ideal kata dia, hak Nabi SAW naknya, iaitu seorang, bini seorang. Suami ada bini seorang. Itu satu kumpulan. Lepas tu ni hak sampai Nabi sendiri juga kira lah kita muka dia lebih daripada pak, kita kata hak orang lain-lain, sahabat-sahabat seramai-ramainya menikah pak belakang tu. Kata mereka ini sebenarnya muka daripada banyak, daripada tak ada hak. Kalau kata satu pada masa tu mesti jadi satu macam, perasaan tu terasa berat sangat lah, muka tak biasa lagu tu, berat sangat. Jadi dia letak atas pak, hak sebenarnya nak sebenarnya pasal apa? Pasal kalau kata tu akan gaya benar lah, mungkin daripada ramai tu jadi satu kejutan yang besar, boleh jadi akan menjadi bahan
kritikan orang-orang kafir. Molek agama ni, kata dia. Boleh nikah seorang. Tak boleh nikah lebih daripada seorang. Dia tak nampak dah dari segi nak berlaku adil, nak gitu gini, tak nampak dah. Dia jadi bahan celaan pula kepada orang kafir. Hak sebenarnya kalau kita tengok Nabi nak dalam Quran nak seorang, kata dia. Ini satu pendapat lagu ni. Tapi pendapat lagu ni hak sebenarnya kalau kita perhatikan, ini pendapat hak kemudian. Hak kemudian, bukan pendapat hak dulu. Ulama-ulama dulu, sahabat-sahabat dulu, tabi'in, daripada zaman Nabi, tidak lagu tu. Jadi golongan pertama tadi dia kata kalau hak pak ni paling tinggi pun kalau boleh tu dia dalam keadaan terdesak, dalam keadaan macam darurat lah, ikutlah apa sebab pun. Jadi siapa-siapanya apa nama ni, undang-undang di Mesir dan setengah-setengah negara Arab, dia tak boleh nikah ramah. Kalau nak nikah ramah macam-macam lah menyusuh. Dan syarat dia hanya baru boleh nikah kalau bini tu sama ada mandul, pasti mandul, ataupun yang sakit berat. Dia tak boleh layan suami dia. Barulah boleh. Kalau nak nikah pun. Dan di lain-lain pun setengah-setengah tu turut juga lagu tu. Sebenarnya ni pendapat ni ialah itu pendapat tidak berapa tepat. Tidak berapa tepat. Bahkan kalau kita perhati dalam setengah-setengah sudut, banyak sudut tak kena, silap, lari daripada hak sebenar, lari daripada hak sebenar. Jadi hak sebenarnya hak zaman Nabi SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in dan seterusnya, iaitu nikah ramah tu hak sebenarnya dikehendaki. Nikah ramah, hak tu hak sebenarnya dikehendaki. Kalau tak boleh, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau berasa takut, bimbang, tak boleh berlaku adil, barulah so. Mula-mula dia suruh fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Dua-dua atau tiga-tiga atau empat-empat sekali. Hak tu hak asalnya. Jadi perintah tu Tuhan suruh tu. Mula-mula dia suruh lagu tu. Lepas tu kalau takut tidak dapat berlaku adil, kalau takut tidak dapat berlaku adil, maka baru sah. Jadi hak ni lah yang dipakai oleh ulama dulu, semua mazhab mana-mana pun, zaman sahabat. Sehingga kita tengok kalau zaman sahabat ni kan payah nak cari, tak ada, hampir-hampir tak ada sahabat hak tidak bermasalah lah, hak tidak bermasalah, tak nikah ramah. Ni nikah ramah saja, poligami lah kita kata, hak sebenarnya poligini, poligami itu istilah terlalu terbuka sangat. Poligami ni makna tak ada hak. Poligini, hak tu baru ada hak. Dia sekap berapa-berapa tu. Tak apalah, mana kita nak cari di kalangan sahabat hak tak nikah ramah, hampir tak ada. Kecuali kalau ada masalah lah. Ada masalah tak kira. Jadi nikah ramah berlaku. Pak tu biasa je. Pak, cuba kita fikir pula, dalam keadaan pada masa tu ada hamba abdi, hamba saya tu boleh digauli pula. Dan dia tidak terikat dengan pak tu. Kalau ada bini pak dah pun ada hamba saya lagi 10 orang, boleh lagi nak apa ni menggauli dia sebagai isteri. Bila boleh anak tu jadi merdeka, dan isteri itu jadi umul walad. Orang panggil satu bab dalam kitab fiqh, dia panggil umul walad. Hamba saya yang tuan dia, layan dia seperti isteri, bukan isteri, seperti isteri, boleh, tidak haram walaupun tak nikah pun. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang jaga kemaluan mereka, kehormatan mereka, kecuali terhadap isteri-isteri mereka ataupun hamba-hamba yang dimiliki tangan kanan mereka. Hak tu tak apa, tak nikah pun tak apa. Jadi cuba kita bayangkan, ramailah. Jadi orang-orang hak jahiliah yang sudah biasa tak ada hak menikah ni, kalau dia masuk Islam pun tak ada jadi masalah mana pada dia. Sebab apa? Dia sekurang-kurangnya sebagai isteri boleh 4 orang,
Lepas tu abah saya ada lagi boleh. Jadi tak ada geger lah, tak ada geger. Hak tu lah golongan pertama kata hak tu sebabnya tu, kata dia. Bukan sebenarnya nak menggalakkan. Tidak, sebenarnya Nabi SAW menggalakkan. Sebab itulah dia suruh menikah. Tazawwajul waludal wadud fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah, atau inni mukathirum bikum. Ada juga riwayat lagu tu. Mana kamu menikahlah dengan perempuan yang peranak dan pengasih, penyayang. Aku akan berbangga dengan ramainya bilangan kamu pada hari kiamat nanti, melebihi orang-orang lain. Nak ramai lagu mana kalau tidak menikah ramai? Nak ramai lagu mana kalau tidak menikah ramai? Jadi hak sebenarnya orang-orang yang duduk menghadkan so menikah sikit, hak itulah hak ideal. Tidak ideal. Nabi SAW hak dia buat, hak sahabat buat, itulah yang ideal. Hak ni boleh juga. Boleh juga. Nikah seorang pun boleh, nikah ramai pun boleh. Tapi nikah ramai tu setengah-setengah orang dia tak terima sebagai sunnah. Hanya menunjukkan harus saja. Tak kena tu. Memang sunnah Nabi, sunnah sahabat. Kita tak boleh buat suku hak tu bab lain. Adalah hak kita. Tapi tak boleh mengatakan ini bukan sunnah. Jadi Nabi buat tu mana harus gitu sajalah. Sahabat-sahabat buat gitu semua. Jadi tidak gitulah. Bahkan orang-orang yang mengatakan seorang itu ideal, sebenarnya dia terpengaruh dengan bangsa-bangsa lain, dengan agama-agama lain hari ni, terutamanya Kristian ke apa. Jadi kita ni kalah kat orang. Bukan nak tunjuk kehebatan kita, cara kita sendiri. Kita kalah kat orang, macam salah. Menikah ramai tu salah. Jadi kita cuba jawab betul. Bapanya dia tu siapa? Ya kita nak turut orang sangat. Jadi gitu. Jadi hak sebenarnya menikah ramai tu sunnah Nabi SAW. Yang mana setengah-setengah masyarakat kita ni duduk pandai seru, pandai tak molek, cari berdosa, tak ada pasal. Cari berdosa, tak sibuk tak apa, tak sibuk tak apa. Tapi jangan pandai seru, jangan pandai jahat. Hak jahat tu dia jahat pun dulu. Tak nikah ramai pun jahat. Hak mana-mana dera bini dia tu nikah ramai, tak mesti. Tak mesti. Lepas tu adil tu tidak semesti. Kalau ramai tidak adil, seorang adil kau juga, tak mesti juga. Jadi benda ni tak boleh kita letak atas. Buatan nikah seorang boleh berlaku adil. Tidak begitu. Tidak begitu. Begitulah. Jadi zaman jahiliah dulu daripada ramah kepada pak. Kepada pak. Jadi sebab apa? Sebab Islam ni nak suruh bertanggungjawab. Bukan nama saja bini. Setahun sekali pun tak jumpa. Tak boleh lagu tu. Jadi nyaya nak kata dia ni boleh nikah dengan orang lain, tak boleh. Nak kata duduk suka dengan kita, orang lelaki dengan suami dia pun tak boleh juga. Jadi apa makna? Tak boleh lagu tu. Bukan semata-mata perkahwinan ini perhubungan seks di antara lelaki dengan perempuan semata-mata, tidak begitu. Bahkan dia berkait dengan anak, penjagaan anak gitu-gitu, nak menanggung nafkahnya, semuanya itu ada kaitan belakang. Jadi manusia ni setakat mampu, dia setakat pak je. Bila Allah SWT kata lagu tu, kira-kiranya hak tu lah, hak manusia mampu. Hak tu. Lebih pada tu tak boleh ke mana-mana. Kalau dia boleh lah, katakanlah dari segi seks, memuaskan isteri dia tu lebih daripada pak pun, katakanlah boleh pun, dari sudut lain dia akan kurang, dia akan lemah, dia tidak akan mampu. Sebab perkahwinan keluarga ni nak jaga semua sudut. Bukan nak jaga dari segi memuaskan nafsu beberapa orang isteri saja, bukan hak tu maksudnya. Jadi nak jaga semua sudut tu, dia tak boleh lebih daripada pak. Dia tak boleh lebih daripada pak. Tak apalah. Jadi hak cerita menikah ramai gitu gini debat lain. Hak ni nak ayah ni hak zaman Nabi dulu. Jadi ramailah hak masuk Islam tu, bini dianya, isteri dianya bukan satu, bukan pak, lebih daripada tu. Inilah cerita. Riwayatnya Harith bin Qais
Harith bin Qais, kalau mengikut riwayat hak betulnya, hak ni terbalik ni. Hak ayah jadi anak, anak jadi ayah. Dua lagi Imam Abu Daud mari selepas daripada ni, hak sebenarnya Qais bin Al-Harith. Ada satu riwayat ni. Satu lagi hak kemudian Qais bin Al-Harith juga. Hak tu hak betul. Jadi hak ni terbalik. Riwayat hak terbalik. Maklub lah kita kata, maklub. Sanak dia tu maklub, terbalik. Hak sepatutnya ayahnya jadi anak, hak sepatutnya anak jadi ayah. Tukar lah kita kata. Jadi kata dia Qais bin Al-Harith ni, dia kata saya masuk Islam dalam keadaan saya ada bini lapau. Bila masuk tu dah maklum lah, mana orang Islam ni tak boleh nikah lebih daripada 4, maklum. Dia pun pergilah jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, royak lah kepada Nabi. Nabi pun kata, pilihlah di antara mereka itu 4. Pilih. Hak tu boleh jadi isteri kepada kamu seterusnya. Jadi hak 4 lagi tu gugur lah. Gugur. Pilih. Dah hak 4 lagi tu gugur. Tak boleh, tak jadi. Tak jadi. Kalau akad pun tak jadi, tak lekat. Dia kira tak lekat. Kalau kita ada bini 4 dah misalnya, kita kata akad solat, tak lekat. Sebab tak jadi, tak kena tepat, tak ada tepat nak letak. Sebab kita kata kursi penuh dah kursi. Jadi nak letak mana? Duduk cokoh bukan bahasa dia. Bawah tu dia kena duduk atas kursi. Jadi kursinya ada tepat. Jadi dia suruh pilih 4 daripadanya. Cuma seperti yang kita maklum kan, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah dan lain-lain lagi, dia ada maksud dia sendiri. Ada maksud dia sendiri. Cuma orang-orang hak tidak faham, dia kata kitab ni hak ni lah hak paling tinggi sekali di sisi ahli sunnah, paling sahih sekali. Itu silap. Silap. Banyak lagi kitab lain hak lebih sahih daripada hak ni. Hak tidak mengandungi hadis-hadis dhaif semua. Termasuklah hak ni dhaif ni. Hadis dhaif. Lepas kita kata, banyak kali dah ayatnya. Kita kata, macam mana Imam Abu Daud ni mari dalil ni, dalil kepada ulama. Dalilnya hadis dhaif. Tidakkah hadis dhaif itu tak boleh pakai dalam bab hukum? Ni hukum lah ni. Bukan fadail, bukan fadilat. Kelebihan doa ke, kelebihan ke. Tak ni. Ini berkenaan dengan hukum. Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah, haram lah nikah lebih daripada 4. Tiba-tibanya hadis ni dhaif. Apa Imam Abu Daud marah ni? Jadi sebab kita royak dah banyak kali dah royak, iaitu kitab-kitab ni dia bukan nak mengumpulkan semua hadis-hadis sahih. Dia tidak kata semua dalam ni sahih belaka. Dia tak kata. Banyak daripadanya dia nak royak saluran sanad, saluran riwayat yang lain. Hak sahih tu ada. Apa dia tak ambil waktu? Kalau ambil waktu, banyak mana sangat hadis hak tolak jadi ulat lah. Kalau ambil hak sahih kan. Jadi hak adanya banyak lagi. Dia cuba nak perkenalkan kepada kita, walaupun saluran itu dhaif. Bukan dia nak royak ulama pegang dengan hak ni. Ulama tidak pegang dengan hak ni, tapi cerita dia tu betul kandungan dia. Kalau nak tahu sanad, saya tengok lain. Dia kena tengok hujah lain pula. Jadi hak lagu-lagu ni dia buat sebagai sokongan, sebagai tambahan, sebagai tambahan. Sebab kita kata nak beri banyak lauk, nak beri banyak lauk. Lauk hak asasnya kita kata gula tu, kita kata gula ayam kau ikutlah. Lepas tu sambal tu mustahak sangat. Sambal. Tidak mustahak sangat, tidaklah besar sangat, bukan istimewa sangat. Tak ada orang jamu sabar saja, tak ada. Tapi kalau gula saja ada. Jadi hak tu orang panggil tambahan tu. Kalau tak ada pun tak apa. Bukan hak tu sebagai lauk yang utamanya, sebagai hak tambahan. Tapi kalau ada sedap juga tambah-tambah tu. Sebagai tambah-tambah tu, kalau ada tu sekadar tu je lah. Hak lebih utamanya dia nak royak banyak saluran.
Ada hak dhaif, ada hak sahih. Tak apa. Misalnya kita tengok sini dalam syarah ni, Humaidah bin Asy-Syamardal, Ibnu Adi kata dia tak ada hadis. Hadis dia adanya 2 atau 3 saja. Hadis dia. Ibnu Hibban sebut dia ni sebagai perawi yang thiqah. Dalam Sunan Ibnu Majah pun ada juga. Dia sebut gini tapi Humaidah binti As-Samardal, bukan bin. Bukan bin. Tadi kan kau datang ni dalam Abu Daud ni Humaidah bin. Jadi kitanya orang tak biasa ni, bila ada tabar butah tu gak kamak kau tina selalu, tidak semesti. Jadi berdasarkan riwayat Abu Daud ini, Humaidah tu lelaki, bukan puan. Sebab tu bin Asy-Syamardal. Tapi berdasarkan riwayat Ibnu Majah, Humaidah tu tina, bukan jantan. Sebab tu binti Asy-Syamardal. Qultu, kata Syekh Khalil Ahmad, qala Ibn al-Qattan, la yu'rafu haluhu, tidak diketahui halnya. Ini perawi yang majhulul hal. Majhulul hal. Kalau nama dia diketahui, kita tak tahu hal dia, tak ada faedah juga. Kita nak berurusan dengan satu orang, nama dia tu kita tahu dah nama dah, tapi hal dia tu kita tak tahu. Pasal mana perangai dia, cara bahasa dia, cara urusan dia, hal tu kita tak tahu. Jangan mudah. Kalau kita buat mudah, kena nama saja tak apa dah. Banyak kali benar lah kita nak terkenanya. Kalau lagu tu dia kena tahu keadaan orang tu, bahasa jenis juru ke, boleh percaya ke, amanah ke, gapo ke, kita kata kena tahu. Jadi bila seseorang super juga perawi ni, kalau tahu nama saja tak padan, dia kena tahu hal dia. Kalau hal dia tu tidak diketahui, dia mana kita nak tahu lagu mana dia jujur ke tidak jujur? Tak tahu. Bila tak tahu, ini adalah ciri-ciri perawi yang dhaif, majhulul hal. Sebab itulah Ibnu Sakan menganggap hadisnya dhaif. Bukhari kata fihi nazar. Kalau Bukhari kata fihi nazar, istilah Bukhari itu maknanya teruk. Dhaif dia tu berat. Uqaili dan Ibnul Jarud sebut dia ni sebagai perawi-perawi yang dhaif. Jadi maknanya hadis ni dhaif lah. Kita kata dah dhaif apa yang Imam Abu Daud ni buat mari. Dia tidak tahu ke dalam bab hukum ni kena sekurang-kurangnya hadis hasan. Dia kena penyelesaian seperti kita kata tadi. Dia tidak nak ayat dhaif apa ni hak sahih ke apa, dia nak ajar kita. Sebab tu kita ni orang ngaji. Orang tidak baca diri, orang ngaji. Kalau baca diri kena mulalah pening kepala. Tidakkah kata kalau bab-bab hukum dia tak boleh hak dhaif, pasal apa yang mari hak dhaif? Ini kan dalam bab hukum, mulalah pening. Tapi kalau kita ngaji molek, tak ada masalah. Dia nak perkenalkan perawi. Siapa dia? Humaidah bin Syamardal itu. Siapa dia? Bin Binti. Siapa dia? Dia pun ada juga meriwayatkan hadis ini. Tu je. Tapi kena ingat, ulama-ulama tidak ada pegang atas hak ni je. Dah, bukan buat pegangnya hak ni. Bukan buat sebagai asas, tidak. Hak ni sebagai seperti kita kata tadi dalam laut tu tambah-tambah. Sebagai hiasan saja. Sebagai hiasan saja. Supaya orang berbuah takik tu bunga-bunga ke apa, tak sama akal lah hak tu. Hiasan. Sebagai hiasan saja. Jadi hak ni pun satu. Lepas tu hak mana dia pegang? Bila kamu tahu ada ulama pegang gitu, ulama tu pula bukan calon-calon ulama, imam-imam mujtahid, mu kena percayalah bahawa mesti ada dalam bab ni sekurang-kurangnya hadis hasan yang menjadi pegangan mereka. Gitu je untuk kita orang biasa. Kena percaya gitu. Kalau tidak, mestilah ulama tak kata gitu. Dia sekapak. Nikah ni bini ni sekapak. Semua ulama terima. Macam mana sekarang ramai ulama kan dia ngaji usul belaka, usul fiqh, usul gotu, usul goni, ngaji belaka. Jadi dia tahu lah. Pegangan dia bukan hak ni. Cerita ni betul.
cerita ni isi dia betul, tapi sanak dia tu mereka tak akal ni, ya pakar hak lain, pakar hak lain. Percaya gitulah. Dia nak ayatnya. Sebab kalau kamu nak petika-petika tu, kamu tu siapa? Kenal kau perawi-perawinya? Kenal tu buat aku ayat. Kalau tidak pun tak kenal. Dia nak ayat gitulah. Asal waktu kita tahu dah siapa dia Humaidah bin Syamardal itu. Yang keduanya, salah satu ciri hadis dhaif, dia sama ada masalah dalam apa matan dia hadis tu ataupun dalam sanad dia, masalah ni mesti ada. Dia nak ajar kita ciri-ciri hadis dhaif. Kalau mu jumpa semula untuk menentukan sesuatu hukum yang lain lah, satu saja hadis dia, dan hadis dia tu hadis dhaif, boleh pakai ke? Tak boleh. Ya, hak ni orang pakai juga ni, sebab dia tidak bersandar pada hak ni saja. Hak ni nak perkenal saja, bunga saja, hiasan saja. Gapo dia? Hak ciri dhaif lagi. Nya kata Harith bin Qais. Padahalnya bukan Harith bin Qais, Qais bin Harith. Tukar gitu mo. Tu ciri hadis dhaif tu. Ciri hadis dhaif. Tukar anak dengan ayah jadi terbalik. Jadi kira-kiranya anak lebih tua daripada ayah. Tentu dah kalau kata ayah. Tak kan ayah lebih muda daripada anak. Kan penipala tu. Itulah dia nak ayat ciri-ciri hadis dhaif. Kamu boleh tengok dia nak ajar kita. Dia nak ajar kita. Lepas tu Imam Abu Daud kata dia ambil daripada dua orang tu guru. Tu kan dalam sanad haddatsana Musaddad qala haddatsana Husain. Lepas tu haddatsana Wahab. Tu guru yang kedua. Tu guru yang pertamanya Musaddad. Dia ambil daripada dua orang tu guru. Lepas pada sebutir tu haddatsana Wahab. Tu guru yang kedua. Jadi dua orang ni Musaddad dan Wahab ni ambil daripada Husain. Kedua-duanya ambil daripada Husain. Husain tu ambil daripada Ibnu Abi Layla. Situ pula. Ibnu Abi Layla ni memang dia hebat. Dalam bab fiqh ni salah seorang tokoh lah. Setengah-setengah ulama menganggap dia mujtahid. Tapi dalam bab hadis tak boleh. Dhaif pula sini. Jadi berapa dah jujur dhaif tu. Tak ada pakar lah. Tak ada pakar. Lepas tu yang kena pakar kita juga. Kita kena faham. Kalau kita tak jumpa, kita tak jumpa lah. Orang lain jumpa dah. Orang kata lagu tu dia ada pegangan dah lah, ada hak sahih dah lah. Misalnya dalam Quran sebut mathna wa thulatha wa ruba'. Dia tak ada sebut lebih daripada tu. Khumas ke, sudas ke, tak ada. 5 ke, 6 tak ada. Dia adanya sekat 4. Jadi 4 je lah boleh. Kalau orang tu masuk Islam dalam keadaan lebih daripada 4, tak boleh dia sekat 4. Muka Tuhan kata sekat tu. Tu dalil hak nombor 1 sekalinya dalil Quran. Mana ada lagi dalil lebih besar lagi. Kalau tak ada, semua ni tak ada. Pun ada dalil Quran saja apa pada dah. Itulah pegangan ulama-ulamanya. Enggak, Quran tu tak ada hadis. Tak ada hadis. Jadi kan hukum tu fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi ruba' sekat. Itulah dalilnya. Lepas tu hadis ni tak ada dalil. Ada bunga-bunga dia hiasan saja. Hiasan kepada hak tu. Hak tu dalil. Selain daripada hak lain-lain lagi yang sahih. Hadis-hadis yang lain. Siapa situ? Ada pula kata. Bapa Tuhan tidak kata itsnatain. Salas atau arba', tapi dia kata mathna, thulatha, ruba'. Apa? Dak kata dia bukan 4. Pula. Tu susah. Bukan Quran. Kalau Quran dia boleh faham berdasarkan kaedah adil. Dia kata dua-dua, tiga-tiga. Mana dua-dua?
Jadi dua tu dengan makna dua. Tiga, tiga lah. Dua campur tiga. Lima. Ruba' campur pak. Sembilan dia. Hak sebenar boleh nikah sembilan. Ada hak kata lagu tu. Ini antara yang berpendapat begini ialah ahlu zahir, puak-puak zahiriah. Bukan semua puak-puak zahiriah juga. Tak. Macam Ibnu Hazm ke apa, dia tak terima. Dia kata pak dia kata pak. Tapi ada apa yang saya pegang zahir. Ada pula lain mari pula. Tak, bukan lagu tu kata dia. Masna tu makna dua-dua. Dua-dua jadi empat. Tiga-tiga jadi enam. 10. Rubak pak jadi 8. 18 kata dia boleh. Allah, ni puak-puak khawarij. Pendapat lagu ni puak-puak khawarij tak betul berlaku tu. Puak-puak khawarij kata lagu tu. Sebab dia makna dua-dua campur makna dua-dua jadi 4. Kalau kata dua orang lah. Apa dua-dua lagu tu? Lepas pada tu puak-puak ni dia tak saya pakai hadis. Dia kata hadis-hadis banyak-banyak mana ada ni, antaranya hadis Qais bin Harith ni, hadis Ghailan akhirat, hadis Naufal bin Muawiyah yang Imam Syafi'i riwayatkan itu, semuanya boleh dipertikaikan hadis-hadis. Tak kemah kata dia. Kemahnya kalau kita pakai ayat Quran tu kat 18 boleh. 9 boleh. Dia kata. Sebab mereka pegang Nabi pun termasuk dalam waktu juga, dalam perintah Tuhan tu. Nabi ni kau 9. Mana Nabi ni kau 4-nya? Yang kamu nak kata sekapak tu yang Nabi ni kau 9. Apabila Nabi ni kau 9 lebih daripada 4 lah. Mana lebih daripada 4 boleh lah. Kalau kita capur-capur sebut tadi jadi sebut tadi lah 9 kau ataupun 18 kau. Jadi gitulah kata dia. Patukan Tuhan kata laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ikut yang baik boleh ikut lah. Lepas tu kita kata tak, ini khusus dengan Nabi SAW lebih daripada 4 ni. Mana dalil kata dia? Ni dalam kitab ni sebut. Dalam kitab ni sebut. Mana dalil pula dia kata. Jadi ulama-ulama ahli kita, ahli sunnah wal jamaah ni jawab, kalau kita kata hadis-hadis ni dhaif sekalipun, dia capur-capur beberapa hadis-hadis yang dhaif itu jadi kuat sikit. Sebab dhaif itu bukanlah dhaif kerana akidah rusak kau kerana apa, tak. Ingatan dia tu macam Ibnu Abi Layla tu, ingatan dia tu lemah sikit. Buatan lemah tu kan, jadi tukarlah hospa tadi tu, anak jadi ayah jadi anak, tukarlah benda-benda gitu tu. Tapi campur semua tu dia jadi kuat sikit. Paling tidak dia kata jadi hasan li ghairi. Bila hasan li ghairi boleh buat hujah dah. Kata dia. So walaupun tiap-tiap satu tu mana ada masalah, tapi gabungan semua tu memberi semacam kekuatan supaya kita kata gini, ini salah satu cara dia nak ayat juga, cara kaedah ulama tu nak faham hukum, nak keluar hukum dari sesuatu dalil tu dia faham lagu mana. Gitu supaya gini kita kata benar lah orang buat jahit. Kalau sorak benar kita kata mudah putus lah. Tapi tidak semua benar juga mudah putus kan. Tidak semua benar juga betul. Tapi kalau banyak orang benar tu tak boleh putus tak tu kali, dia jadi kuat. Begitulah juga dengan hadis-hadis dhaif ni. Kalau dia tidak dhaif sangat, dia tidak dhaif sangat tu lagu mana? Dia tidak bercanggah dengan dalil-dalil yang kokoh, yang kuat. Misalnya dalil Quran, hadis yang sahih, dia tidak bercanggah dengan waktu. Cuma sekadar sanad dia tu lemah, begitu je. Dia boleh kuat waktu tu. Supaya benar tak jelas boleh kuat. Ataupun kita kata ambil lidi kita tu. Sebatan lidi mudah nak patah. Cuba patah sebekah. Nak patah. Payah. Dia jadi kuat. Begitulah juga kedudukan hadis dhaif. Sebab tu ulama pakai juga. Dia bukan pakai sebagai asas untuk buat sokongan tu boleh. Untuk buat sokongan tu boleh.
Terutama kalau kita fikir zaman learning pula kak, hok buat mari lah, buat meja lah, semua abuk kayu belakang. Ada gap dia kalau nak kira. Tapi dengan cara yang tertentu dia jadi kemah juga, kukuh juga, walaupun tidaklah setara kayu hak sebenar, tapi nampak zahir itu nampak macam kayu sungguh. Lepas tu gerah tu boleh kira lah, sesuai dengan zaman orang learn ni. Dia nak tukar-tukar, nak dia lama-lama cemu, no. Ke berapa generasi duk pakai hak tu lah, no. Nak tukar hak lain lah, jadi nak dia kemah-kemah sangat. Jadi ada keadaan tu yang jadi lebih, dia jadi lebih boleh diterima. Begitulah juga ulama-ulama ni dengan hadis dhaif mengikut penilaian dia boleh. Pasal apa? Tidak bercanggah dengan hak asas, tidak bercanggah. Itu satu. Yang keduanya, dia dalam bab ni, dalam bab furuj, dalam bab kemaluan, dalam bab seks ini, dia mengikut kaedah asalnya al-aslu fil furuj ialah haram, at-tahrim. Itu dalam bab ni kita kena letak taklih dulu, jangan boleh lalu. Kalau dalam bab makan kau, dalam bab gitu gini pakai kau, mula-mula boleh. Al-aslu fil asya' al-ibah, mengikut kaedah fiqh. Tapi kalau dalam bab nikah ni tak boleh, dia kena letak taklih dulu, ada bukti yang membolehkan baru kita kata boleh. Tapi kalau makan kau, dia mula-mula sekali kita kena letak boleh, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tak boleh. Dia beza. Dua, pakai kaedah tu. Lagi kaedahnya, dia tidak bercanggah dengan usul. Usulnya mana? Quran. Masna wa thulatha wa ruba'. Hak tu kuat, tu dalil kuat. Jadi hak ni dia tidak bercanggah, bahkan dia serupa dengan hak tu. Dia jadi kuat dengan sebab serupa dengan hak kuat. Tiga. Yang keempat, ada juga hadis yang sahih. Hak sahih ni macam dalam Bukhari, dalam Muslim ke apa tu, hak tu sahih lah. Tak ada perawi-perawi ni, hak dhaif ni tak ada. Tapi cerita ni ada juga. Cerita ni tu Nabi suruh sekapak je. Jadi hak tu dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kelimanya ijma' ulama daripada dulu sampai ke ni, sahabat-sahabat semua sepakat. Tak ada seorang pun sahabat kalau buat mari tak contoh ada sahabat nikah 5, tak ada siapa kata gapo. Ada ke? Tak ada. Tapi kalau 4 ramai, ini menunjukkan mereka faham masalah ni, iaitu memang boleh nikah ni sekapak, tak boleh lebih daripada itu. Itulah yang tepat. Jadi ijma' sahabat. Kalau puak-puak zahiri yang tak saya pakai ijma', dia tak pakai ijma'. Ijma' sahabat dia pakai. Baik. Dan ijma' sahabat lagu mana? Ijma' sahabat sekapak juga, tak boleh lebih daripada 4. Jadi itulah dalil jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu ulama-ulama mengatakan, misalnya dalam Fathul Qadir, ia ada sebut sepakat ulama mengatakan bahawa menikah lebih daripada 4 ni adalah termasuk dalam khususiyah, benda yang khusus dengan Nabi SAW sahaja. Mana kalau orang lain itu boleh lebih daripada 4, apa khususnya? Tak ada khusus lagi lah, tak ada khusus lagi. Bila mereka sepakat mengatakan khusus, ijma' dah, lagu tu sepakat dah, ittifaq dah, khusus dengan Nabi lebih daripada 4. Jelas dalam hadis-hadis ayat 9 bini dia. Jadi kalau khusus-khusus ni, kalau orang lain pun boleh 9, bahkan boleh pakai 18 dah. Apa khusus dengan dia nya? Tak ada khusus lagi lah. Cuba kita tengok kata dia, ni dalam kitab ni, sahabat-sahabat ni nak ikut sangat lah Nabi SAW. Lepas tu sahabat-sahabat ni gagah, kuat orangnya, orangnya nelai sahabat-sahabat ni, nelai. Lepas tu mereka pun dengan sebab Nabi SAW ajar supaya kasih, supaya suka kepada orang perempuan itu tidak salah. Mana ada sebab belaka tu untuk nikah ramai lebih daripada 4. Dalam keadaan itu cuba royak kat seorang kau ada menikah lebih daripada 4? Tak ada. Bila tak ada, inilah sebesar-besar bukti kepada kita bahawa
Orang lain selain daripada Nabi SAW hanya boleh nikah 4 je, tak boleh lebih lagi daripada tu. Kemudian Syaukani kata, setengah-setengah orang dia kata, Syaukani kata lebih boleh nikah lebih daripada 4. Tak betul lagu tu. Syaukani tak kata lagu tu. Ni tengok misalnya, sini Syaukani kata, kalau orang kafir dia masuk Islam, bini dia tu 2 beradik, bini dia 2 orang, 2 beradik, dipaksa dia menceraikan salah seorang daripada bini dia, hak 2 beradik tadi, gitu, dan lain-lain lagi. Nabi SAW pun hak tadi hadis tadi dia suruh pilih 4, hak lain-lain mana kena pisah, kena pisah. Cumanya khilaf sekarang lagi di antara ulama-ulama kita ahli sunnah, boleh pilih ke mesti. Hak mana kalau nak cerai ke, mana kau dengan sendiri jadi putus. Tu masalahnya, khilaf situ. Ada yang kata bila dia pilih, bukan sekadar pilih tu saja, hak selebihnya dia kena cerai. Ada yang kata tak payah cerai, dia pilih 4 saja, hak lagi-lagi tu dengan sendiri gugur, putus hubungan. Baik. Ada satu lagi masalah, iaitu pilih 4 ni, pilih atas kita, kau tak boleh, tak ada hak memilih. Maknanya dia mesti kena terima hak 4 terdahulu. Mula-mula ni kau dengar hak ni, patu hak ni, patu hak ni, patu hak ni. Hak lebihnya lagi tu, yang kelima kena ke 7, hak tu gugur dengan sendiri. Tak ada pilih. Dia tak ada pilih, dia kena hak sekapak. Bilangan turutan dia, hak mana bini dia daripada 1 sampai 4 dulu, semasa kafir dulu. Dia ada situ, ada khilaf di kalangan ulama kita. Hak inilah hak Syaukani sebut. Dia kata kalau orang kafir itu memeluk agama Islam, dia ada 2 beradik, dipaksa cerai, dia cerai salah seorang daripada 2 beradik itu. Dipaksa dia cerai salah seorang daripada 2 beradik. Jadi paksa, maknanya di sini mengikut dia cerai. Wa fi tarki istifsalihi 'anil mutaqaddimah minha min al-mutaakhirah dalilun 'ala annahu yahkumu li'uqud al-kuffar bis-sihhah wa in lam tuwafiq al-Islam. Nabi SAW tak tanya hak mana nikah dulu 2 beradik tadi, hak mana nikah dulu, hak kakak kau adik, tak boleh kira boleh jadi nikah dengan adik dulu kan, tak boleh kira hak mana nikah. Nabi tak tanya, dia suruh salah seorang, mana pilih salah seorang. Kalau dia kena hak kemudian, dia kekalkan kemudian, hak seorang lagi tu gugur atau diceraikan, atau dia kena pilihan dia yang pertama, jadi hak yang kedua tu gugur. Sama juga kalau bini ramai lebih daripada 4, tak kira tertib dia nikah dulu tu lagu mana semasa kafir, hak mana nombor 1, hak mana nombor 2, hak mana, tak kira. Bila dia masuk Islam, dia pilih hak nombor 10 misalnya, hak nombor 8, hak nombor 7, hak nombor 3, dan 4 dia pilih, tak ada mengikut tertib. Dia pilih hak tu lah, jadi hak selebihnya jadi terpisah. Tidak kata pilih tu mengikut tertib hak dia asas masa kafir dulu tu, siapa dia dulu, siapa 4, tidak mengikut tu. Ini satu golongan ulama pegang lagu tu. Satu golongan lagi kata tak, kena mengikut tertib dia. Kena mengikut tertib. Jadi bila Islam, ini menunjukkan bahawa Nabi SAW terima pernikahan cara kafir, dia terima. Tidak kata bila masuk Islam hak 4 tu pun kena akad nikah semula. Tak ada lagi. Dia nikah cara dia bagi dia sah lah. Jadi bila masuk Islam ni, Islam saja, tidak kata kena akad nikah lain ke apa, dak. Inilah dalilnya. Inilah dalilnya. Dan bagi orang yang kata tidak mengikut tertib tu, Nabi tak ada tanya gapo sini ni, hak mana. Dia tidak kata mu kena pilih hak 4, hak mula-mula tu kena ambil hak tu. Hak lain, hak lebih daripada 4, selepas daripada 4 tu yang kelima yang kena, tak boleh. Tak ada kata gitu. Menunjukkan ada pilihan, boleh buat pilihan. Inilah pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad, Daud Zahiri. Wa dhahabat, ni habis itu.
Di golongan yang kedua pula kata Syaukani wa dhahabatil itrah wa Abu Hanifah wa Abu Yusuf wa Thawri wa Auza'i wa Zuhri wa ahadu qawlai Syafi'i. Salah satu daripada dua pendapat Syafi'i, iaitu tidak boleh dikekalkan min ankihatil kuffar, perkahwinan orang kafir itu tak boleh dikekalkan melainkan mana yang sesuai dengan Islam. Mana yang sesuai dengan Islam. Mereka berpendapat kalau seseorang itu dia masuk Islam, orang kafir masuk Islam, lepas tu bini dia ada dua beradik, jadi wajib dia kena lepaskan hak dia menikah kemudian. Walaupun pada masa kafir dia tak cara, katakanlah dalam agama dia tu boleh, adik-beradik pun boleh jadi bini satu orang. Hak kakak tu menikah dulu dengan dia, hak adik tu kemudian. Hak adik tu kemudian. Kalau kita orang Islam ni, kalau nikah lagu tu, hak kemudian tu tak jadi, hak dulu tu jadi. Bukan hak dulu tu jadi terbatal, hak kemudian ni jadi tak. Begitulah juga dengan orang kafir tu. Walaupun semasa kafir tu tak ada sama dia soal pun, bila dia masuk Islam kita kena soal. Dia nikah dengan mana dulu? Kalau dua beradik dengan hak kakak, jadi adik dengan sendiri dia jatuh, tak jadi. Sebab mengikut kira-kira kita dah sekarang bila dia masuk Islam. Gitu. Katakanlah dia semasa kafir tu dia nikah dengan adik dulu. Bila dia masuk Islam, dalam Islamnya tak boleh kan nikah adik-beradik dalam satu masa gitu. Wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salah. Antara hak tak bolehnya menjamakkan, mengumpulkan dua orang perempuan adik-beradik dalam satu masa, itu tak boleh. Jadi katakanlah dia nikah dengan adik dulu semasa kafir, lepas tu nikah dengan kakak, di kalangan dia tak ada apa-apa. Bila dia masuk Islam, kita kena tanya dia nikah dengan mana dulu masa kafir tu? Nikah dengan adik. Jadi hak nikah dengan adik tu kalau Islam, dalam Islam ni kita nikah dengan adik dulu boleh. Cuma hak tak bolehnya lepas tu nikah dengan kakak tu tak boleh. Jadi begitu juga orang kafir tadi, dia kena pegang hak adik tu sebagai isteri dia. Hak kakak tu putus, sama ada dengan dicerai ataupun putus sendiri. Itu ada dua pendapat pula dalam situ. Begitu juga kalau dia ada bini 5 orang misalnya, lebih daripada 4 orang, dia kena hak semasa kafir tu tak cara. Boleh masa dia yang kelima orang kafir support. Semasa kafir tu katakanlah dalam agama dia tu gitu, pahaman dia tu. Jadi bila dia masuk Islam, dia kena pegang pak saja. Pak tu hak terdahulu. Sebab kalau dalam Islam dia sekat pak ni susah belaka. Hak yang kelima, katakanlah seorang tu dalam Islam yang kelima, yang kena itu tak jadi, tak sah. Jadi kalau kafir tu pun bila dia masuk Islam, hak pak hak mula-mula tu dia dikira. Ada pun hak kemudian tidak. Dia kena lepaslah hak kemudian tu. Akad hak dia menikah semasa kafir tu yang kelima, yang kena kau gugur belakang. Hak kekalnya setakat pak. Yang ni mengikut tertib dia nikah hak asal. Ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama tadi, kalau dia ada bini lebih daripada pak, dia boleh pilih pak. Tak kira lah hak nikah dulu, nikah kemudian dulu, tak kira. Dia boleh pilih setakat pak. Kalau dua beradik, tak kira nikah dulu, nikah kemudian dulu, tak cara. Dia nak pilih hak mana satu. Itu pendapat pertama. Ada dua dalam masalah ni. Jadi dari segi Islamnya, hak sekapak tu memanglah semua terima dah. Cara tu dengan cara pilih ke, ada pilihan ke, tak ada pilihan. Tak ada pilihan ni pendapat yang kedua. Tak ada pilihan maksudnya dia mengikut tertib nikah dulu semasa kafir, hak mana dulu sekapak tu. Hak tu kekal. Tak ada pilihan. Jadi orang yang pegang, yang boleh pilihan, dia pegang dengan hadis ni lah antaranya. Cuma dia mau tukar hak tak seterima tu, dia kata dah hadis ni tidak sah. Tak boleh nak buat pegang dengan mana nak? Tak boleh nak pegang dengan mana? Jadi hak ni dalam riwayat ni, siapa dia? Qais bin Al-Harith ni. Dia ada 8 bini. Dalam riwayat yang lain disebutkan hadis Ghailan, iaitu dia ada 10 orang bini.
Dia ada 10 orang bini. Nabi SAW suruh pilih. Maknanya ada pilihan. Dia suruh pilih. Tapi orang yang tak setimur tu dia pertikai kalau hadis tu. Sebenarnya ramah, bukan di sini tak ada. Ghailan tu tak ada. Hadis Ghailan tu tak ada. Setengah-setengah ulama ada sebut sekumpulan sahabat ada beberapa nama yang semasa dia memeluk agama Islam tu bini dia 10, bukan seorang aja. Ghailan saja tak. Ni 8. Ada beberapa orang sahabat yang lagu tu. Jadi semuanya Nabi SAW tak begitu, sekapak. Sekapak. Habislah situ. Jadi ada juga yang hadis Fairuz satu lagi kan. Hadis Fairuz. Mana Nabi SAW suruh cegah salah seorang. Waktu dia ada nikah dengan adik-beradik lah. Bini dia tu adik-beradik. Nabi suruh cegah. Ini dalam riwayat Abu Daud ni. Nabi suruh cegah. Suruh cegah bermakna Nabi terima pernikahan dia dulu semasa kafir itu sebagai pernikahan yang sah, terima. Mana tidak perlu akad baru. Tidak perlu akad baru. Cuma terbatas satu. Terbatas tu ada dua, terbatas dengan sendirinya atau kena cerai. Berdasarkan hadis tu dia kata cerai. Kena cerai baru terpisah. Bukan terbatas dengan sendiri, tidak. Kena cerai. Lepas tu Imam Abu Daud buat mari satu sanad, dia nak royaknya sanad mula-mula tadi tukar tu terbalik tu, iaitu Harith bin Qais, yang betulnya Qais bin Al-Harith. Itu berdasarkan riwayat Ahmad bin Ibrahim daripada Hushaim. Tadi riwayat Musaddad dan Wahab daripada Hushaim. Dua orang tu meriwayatkan daripada Hushaim Harith bin Qais. Lepas tu Musaddad tambah Harith bin Qais bin Umairah. Wahab pula tambah tu guru seorang lagi tu, Harith bin Qais Al-Asadi. Dia kata gitu. Tu beza dia. Lepas tu hak akhir tu riwayat Ahmad bin Ibrahim pula. Imam Abu Daud mari suku. Jadi tidak semestinya kita faham daripada sini, tidak semestinya hak Imam Abu Daud sebut mula-mula tu hak tu paling bagi dia paling sahih. Tak mesti. Macam sini. Bagi dia tidak lebih sahih. Sebab apa tersalah di situ Harith bin Qais. Hak dia mari kemudian tu riwayat Ahmad bin Ibrahim daripada Hushaim juga. Hak tu Qais bin Harith. Hak ni lah hak tu Ahmad bin Ibrahim kata. Tok guru Imam Abu Daud. Lepas tu dia tak padas kat tu. Dia mari suku pula. Ahmad bin Ibrahim ni bukan ambil daripada Hushaim saja. Ahmad bin Ibrahim ambil daripada Bakar bin Abdurrahman, iaitu Qadhi Kufah. Qadhi di Kufah. Dia ambil daripada Isa bin Mukhtar, daripada Ibni Abi Layla juga, daripada Humaidah bin Chamardal, daripada Qais bin Harith. Qais bin Harith juga. Itu saluran lain. Jadi bagi Imam Abu Daud betulnya Qais bin Al-Harith, bukan Al-Harith bin Qais. Riwayat Hushaim pun satu daripadanya, iaitu riwayat Ahmad bin Ibrahim, Qais bin Harith juga. Qais bin Harith juga. Gitulah. Tujuan dia marah akhir ni riwayat Ahmad bin Ibrahim daripada Bakar bin Abdurrahman tu, dia nak menguatkan riwayat Ahmad bin Ibrahim hak sebelum pada ni. Tu saluran lain. Ni saluran lain. Tu saluran lain, hak ni saluran lain. Jadi kita nak letak kesalahan itu atas apa? Atas apa? Kira-kiranya mungkin Hushaim tu yang kelirunya. Hushaim tu yang keliru. Pernah dia cerita kepada dua orang ni, Musaddad dan Wahab, Harith bin Qais.
Jadi dia mutafakah Ahmad bin Ibrahim terima daripada dia juga. Dia kata gitu. Ahmad bin Ibrahim pun bukan terima daripada Husaim itu saja, daripada Bakar bin Abdul Rahman ni pun serupa tu juga, serupa dengan riwayat dia daripada Husain. Jadi boleh jadi Husain ni ada ketikanya dia tersalah, ada ketikanya dia tersalah, gitu. Sebab kita lah kadang-kadang baca ayat Quran tu salah ketika-ketika. Jadi hak terima bahasa salah tu kan, dia kata tu dia baca gitu, padahal tu hak salah. Ketika lain dia baca betul pula. Jadi orang lain kata dia tak baca gitu, baca begini, gitu, khilaf. Lepas tu riwayat daripada Dhahak bin Fairuz. Fairuz ni sahabat Nabi lah. Fairuz dialah yang membunuh Aswad Al-Ansi, orang yang mendakwa jadi Nabi semasa Nabi SAW. Inilah sahabat yang bunuh dakwa jadi Nabi, Fairuz Ad-Dailami. Terkenal dia, sahabat yang ada beberapa hadis. Dialah yang membunuh Aswad yang mendakwa Nabi di zaman Nabi SAW. Matinya di zaman Sayyidina Uthman. Kata setengah ulama mati di zaman Muawiyah selepas daripada tahun 50 Hijrah. Itu dia. Dalam riwayat dia ni, Fairuz dia kata wahai Rasulullah, saya memeluk agama Islam, jadi bini saya tu adik-beradik. Nabi SAW kata, cerahlah hak mana satu daripada dua ni hak kamu nak. Mana dia suruh cerah. Jadi ulama-ulama kata tak ada cerah, putus dengan si itu ni hadis ni tak bukan. Dia kata hadis ni tidak sahih. Tu sebab apa? Tidak sahih. Orang tengok, kalau tengok di sana tu, memang ada sebutlah sini, dia ada sebut bahas sana. Memang tidak sahih. Dalam Imam Tirmizi dan Ibnu Majah juga bawa hadis ni. Lafaz Tirmizinya ikhtar ayyatahunna ayyatahuma, seperti itu. Syi'ta, mu pilih nak mana mana. Dalam riwayat Ibnu Majah serupa dengan riwayat Abu Daud. Bukan pilih, cerah, mu cerah salah satu daripada dua, bukan pilih. Sebab tu jadi ada khilaf, tak dipilih. Orang seorang lagi tu tak payah cerah, tak bila pilih tu dengan sendiri je gugur. Tapi riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud nampak serupa, mana dia kata cerah. Tapi kalau kata serupa pun sanad dia serupa juga. Ini juga tak ada nak pegang yang mana. Sebab tu dia ada khilaf. Bila tak kemah, kedua-duanya tidak sepakat terima di dalil tu, dia jadi ada khilaf. Itulah sebab khilaf. Lepas tu bab kalau salah seorang daripada dua ibu bapa memeluk agama Islam, salah seorang saja, anak tu boleh ke siapa yang patut jaga. Riwayat daripada Rafi' bin Sinan, ceritanya dia memeluk agama Islam, bini dia tak sih masuk Islam. Lepas tu bini dia pergi jumpa dengan Nabi SAW, rakyat dia nak perak lah anak dia ni anak saya, kata dia, anak perempuan saya. Lepas tu dia ni masih menyusu lagi, tak lepas susu lagi, ataupun serupa dengan anak yang masih menyusu, tak lepas susu lagi. Serupa, dia kata gitu. Shibhuhu maksudnya shibhul fatin, serupa dengan anak, mana anak manja lah, tak boleh nak pisah lagi dengan mak. Rafi' pun kata anak saya, gitu duduk balik. Jadi Nabi SAW pun kata duduk situ, mu duduk ni. Lepas tu dia letak anak tu. Lepas tu kamu berdua panggil nak tengok anak tu gelik mana. Itu cara penyelesaian dia. Bila letak anak tu tengah dan panggil, mula-mulanya anak tu contoh nak alah kemuk. Anak tu Nabi SAW kata Allahumma hdiha, ya Allah pimpinlah dia, tunjuklah ke budak ni
anak perempuan ni, biar dia pilih ayah dia lah, lebih selamat. Mana kira-kira gitunya. Anak tu pun lepas tu cenderung kepada ayah pergi. Jadi ayah pun pergi, boleh ke dia? Dia tak boleh kata apa dah lah. Itu cara dia, tak boleh kata apa. Kalau nak kira anak ni, dia duduk alik mana, panjang juga ceritanya di situ. Secara umumnya kalau dia tu tidak balik lagi, dia tak ada pilihan dan lebih memerlukan kepada ibu dia, kena beri ke ibu dia. Tapi kalau dia sudah boleh buat memilih, boleh memilih, tidak nanti balik pun dia cerdik dah, kita kata mayit dah. Dia tak sayang dengan mak dia pun tak apa, dengan ayah dia, muka dia tidak bergantung dengan mak dia. Begitulah ceritanya. Dan hadis ini juga dibincangkan oleh ulama, menunjukkan Islam kanak-kanak yang belum balik itu pun sah. Pilihan dia tu diterima, pilihan dia tu diterima dari segi hukum Islam, dari segi hukum Islam. Kalau hukum lain dia kata tak boleh lagi, itu hukum manusia, bukan hukum Allah SWT. Kalau hukum Islam, tak. Berapa ramai orang masuk Islam tu masih kanak-kanak lagi, tak cukup umur lagi, Nabi terima di zaman dia. Lepas tu kalau ada di tempat kita kan, ada kita dengar cerita, kalau bawah pada 18 tahun tu, mak pak tu boleh ambil anak dia tu, lepas tu paksa lah ikut cara dia pula. Itu sebenarnya menampakkan kedayusan umat Islam ataupun hukum Islam di tempat kita. Sebab boleh terima tu sebelum tidak nanti 18. Tapi bila peraturan buat gitu, peraturan mana? Peraturan kafir lah. Jadi mana peraturan kafir itu lebih kuat lagi daripada peraturan Islam. Sebab tu jadi orang pertikaian tu Islam ngerti kau tidak tu, tu yang benar je orang pertikaian. Kalau Islam ngerti, hukum Islam ngerti berdaulat, dia membatalkan orang lain-lain. Ni dok, Islam tu kena batal dok. Jadi hak kata kedaulatan undang-undang tu undang-undang mana? Tengok sendiri lagu mana gitu. Lepas tu dalam riwayat ni sebenarnya ada dua hak serupa lagu ni. Ada satu lagi anak lelaki, ni anak perempuan. Satu lagi kes anak lelaki. Dan ada riwayat yang menunjukkan anak tu hak sudah balik dah memeluk agama Islam. Ada yang kata tidak balik lagi. Tak balik dia tidak nanti 18 balik, 15 balik dah. Kalau hak perempuan tu boleh jadi sebelum pada tu sudah balik dah pun boleh jadi. Kita kira atas balik tu, bukan kira 18 gapo tu peraturan orang lain. Gitulah. Kemudian kita setakat itulah babul li'an, babun fil li'an, tentang li'an pula. Wallahu a'lam. Subhanallah.